أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih kepada sidang pendengar dan penonton diskusi buku secara langsung pada petang ini. InsyaAllah sebagaimana yang telah disebutkan pada minggu yang lalu, kita akan sambung sesi diskusi yang telah disusun oleh pihak Pustaka Permata Ummah secara bersiri selama sepanjang Ramadan, setiap minggu dan setiap hari, dengan pembentang-pembentang yang berlainan, dan juga dengan karya-karya dan tulisan Tok Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang berbeza. Dan hari ini sebagaimana yang telah dimaklumkan dalam sebaran dan makluman di page dan juga saluran-saluran yang lain berkenaan dengan diskusi pada petang ini, InsyaAllah saya akan sambung diskusi buku ataupun kitab Ad-Dawlatul Islamiyah fil Mujtama'i Ta'addudi, iaitu kitab satu kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ataupun lebih dipanggil ataupun dikenali dengan nama panggilan Ayah Cik kalangan anak-anak muda khususnya. Dan tulisan ini yang bagaimana dijelaskan pada minggu yang lalu, ditulis dan dikarang pada tahun yang lalu, pada tahun 2019, cetakan tahun lalu, dan belum ada terjemahannya. Mungkin pihak Pustaka Permata Ummah boleh usahakan pada masa akan datang. Cuma insyaAllah sebagaimana yang telah dikongsikan pada minggu yang lalu, saya kongsi berkenaan dengan kitab ini, Negara Islam dalam Konteks Masyarakat Majmuk, dalam menyentuh daripada muqaddimah dan juga daripada bab yang pertama, yang mana bab yang mungkin sebelum saya masuk dalam bab yang kedua dan bab yang seterusnya. Bab yang pertama menyentuh tentang konsep Islam sebagai ad-din. Sebagaimana saya jelaskan, kerana konsep Islam ini, tafsiran Islam ini perlu kepada satu tafsiran yang tepat, menepati bahasa Al-Quran sebagaimana yang disebut oleh Tuan Guru, dan tidak boleh ditafsirkan dalam bahasa yang lain, baik dalam bahasa Melayunya dengan makna agama, baik dalam bahasa Inggerisnya dengan makna religion dan sebagainya, kerana tafsiran-tafsiran makna ini tidak memenuhi syarat makna Islam itu sebagai satu konsep din yang meliputi semua aspek dan elemen kehidupan manusia, baik kehidupan secara individu maupun bermasyarakat, soal hidup dunia dan juga akhirat, dan juga unsur-unsur ruh, akal dan jasad, dan juga berkait dengan Allah, dengan pencipta, dan juga dengan sesama hamba, sesama manusia, dengan alam dan sebagainya. Dan tugas menegakkan Islam ini ataupun menegakkan negara ini adalah satu prinsip penting dalam konsep negara Islam ataupun dalam konsep daulah Islam ataupun negara Islam ini, kerana Islam mesti menjadi dasar kepada pembentukan sebuah negara. Berbeza dengan konsep sekular yang menjadi trust kepada pembentukan negara-negara barat. Bahkan ini pada yang sangat besar, dan satu fitnah yang sangat besar yang berlaku, dan tempias kepada kesan ini kita akan lihat dalam tajuk pada hari ini, dan bagaimana Tuan Guru menjelaskan dalam bab yang kedua hubungan ataupun konsep agama dan juga negara dalam Islam.
Selepas selesai menyebutkan tentang definisi yang tepat dan yang sahih tentang makna Islam sebagai ad-din, kemudian Tuan Guru dalam bab yang kedua menyambung berkenaan tentang konsep agama ataupun konsep ad-din dan juga konsep daulah. Dan Tuan Guru menyebutkan wad-daulatu dakhilatun fi mawdu'id din wal islamu huwa ad-din fa innaha la fasla baina ad-din wad-daulah fil Islam. وكذلك مرادفتها السياسية والحكومة والإمامة والخلافة وكل شؤونها وفروعها في الدستور والقوانين والاقتصاد والعلاقة الدولية والسلم والحرب والإدارات والنظم وغيرها من الأمور. Tuan Guru menyebutkan dalam bab ini berkenaan tentang apakah definisi, apakah maksud konsep hubungan dengan konsep ad-din dan juga konsep negara ini, agama dan negara ini. Kerana Tuan Guru sebut negara termasuk dalam mafhum ataupun kefahaman ad-din. Baik itu dalam bab yang awal ataupun yang dijelaskan pada minggu yang sudah. Terlebih dahulu Tuan Guru memulakan tulisan ini dengan memahami apakah makna Islam sebagai ad-din. Boleh refer dalam kuliah yang dalam konsen yang minggu lalu. Dan kemudian Tuan Guru memulakan langkah yang kedua. Apakah hubung kait konsep agama dengan negara? Kerana di sana pengertian negara itu termasuk dalam pengertian agama. Pengertian konsep negara, konsep daulah. Islam adalah ad-din, kata Tuan Guru, dan tidak ada la fasla baina ad-din wad daulah. Tidak ada konsep pemisahan di antara agama dan negara dalam sudut pandang Islam. Begitulah perkataan yang lain, baik perkataan politik, kerajaan, kepimpinan, khilafah, dengan apa sahaja istilahnya, baik istilah imarah, istilah khilafah, istilah apa lagi, istilah al-mulk dan lain-lain. Semua perkara ini dan cabang-cabangnya, kata Tuan Guru, wa kullu syu'ana wa furu'iha fid dustur, baik yang terdapat berkait dalam soal perlembagaan, wal qawanin, undang-undang, ekonomi, alaqat ad-dualiyah, hubungan antarabangsa, keamanan, konsep peperangan, pengurusan dan juga perkara-perkara yang lain. Kerana konsep negara definisi negara Islam yang menulis tentang konsep ni. Bahkan saya ingat dulu, kami dulu waktu belajar dulu dengan satu kumpulan usrah pernah bincang sedikit lah berkenaan tentang tajuk ideologi pemikiran ni, dan salah satu yang kami mengambil beberapa poin yang telah dijelaskan oleh seorang tokoh sekular yang moden yang menulis tentang secular state, tentang negara sekular, salah tokoh bernama Harvey Cox, satu buku yang tebal. Saya ingat saya pernah pinjam buku ni semata-mata nak baca. Kita nak faham bagaimana Barat mendefinisikan konsep negara dan mereka meletakkan konsep negara dari sudut perspektif pandangan ataupun worldview, western worldview, pandangan Barat ini adalah sebuah negara yang bersifat sekular. Bahkan Tuan Guru menyebutkan dalam bab yang ada dalam perenggan seterusnya, wal kalimatul fasli baina din wad dawlati أو أن السياسة لا علاقة لها بالدولة أو أن الحكومة من أمر الدنيا وليست من أمر الدين وليست من تعاليم الإسلام وإنما هو من نص إنجيل متى أعطوا ما لقيصر وما لله لله. Seterusnya Tuan Guru menyebutkan perkataan yang ataupun slogan pemisahan antara agama dan negara ini. Saya ingat istilah yang selalu digunakan oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati roh beliau. Waktu saya kecil lagi dibawa oleh orang tua dengar kuliah hari Jumaat. Tuan Guru Ni Aziz almarhum rahmatullahi alaih, apabila cerita tentang konsep sekular dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam politik, sistem politik negara kita, dia akan sebut politik suku, agama suku. Itu istilah dia. Slogan yang dibawa politik suku, agama suku ini, kata Tuan Guru,
penulis ini, Tuan Guru Jawadi Awang, seolah-olah politik ini tidak ada hubungan dengan konsep negara. Tidak ada dan susun kerajaan ini adalah hanya perkara yang berkait dengan urusan dunia. Bukanlah urusan agama, bukan daripada ajaran Islam yang sebenar. Konsep ini adalah menepati apa yang disebut oleh tokoh-tokoh barat. Sonanya menepati konsep yang terdapat dalam satu kitab Injil, itu kitab Injil Matta. Kalau kita belajar tentang ilmu-ilmu agama-agama yang lain, saya ingat waktu saya belajar di UIA dulu, kita ada subjek tentang religions, tentang subjek agama. Kita belajar juga tentang agama-agama lain, termasuk kita belajar tentang agama-agama samawi ataupun agama yang bukan samawi. Dan agama Kristian ni, dia ada kitab Injil ni, kalau kita boleh cara ringkas lah, dia ada beberapa bahagian lah. Salah satunya ialah Injil Matta, ataupun disebut dalam nama lain lah Injil Matthew. Dia ada 4. Dia ada Injil Yohana ataupun Injil Yohanes. Dia ada Injil Luka. Dia ada Injil Markus dan sebagainya. 4 kategori, salah satulah Injil Matta ini. Dalam Injil Matta ini terdapat satu klausa ataupun ayat yang disebut ialah a'tu ma liqaisar liqaisar wa ma lillah lillah. Berilah hak milik kaisar itu kepada kaisar. Kaisar ni kerajaan. Kerajaan ataupun pemerintah itu kepada pemerintah. Dan milik Allah itu kepada Allah. Daripada istilah ini menggambarkan dan bagaimana masyarakat barat mendefinisikan dan memberi kerangka pemikiran konsep negara mengikut perspektif pandangan barat sehingga melahirkan konsep sekular. Panjang perbahasan tentang perkara ini. Cuma kita boleh lihat dari sudut sejarah perkembangan ideologi ataupun pemikiran sekular ini dalam banyak tulisan-tulisan. Antara yang saya kira menarik kenapa Tuan Guru menjelaskan di awal bab yang kedua ini tentang konsep ini yang perlu diperbetulkan, yang perlu dijelaskan ataupun dijernihkan dengan pemahaman dan konsep negara Islam yang sebenar, bukan sebagaimana yang dikendaki oleh barat dengan propaganda mereka untuk supaya kita menerima konsep negara sekular. Ini panjang, cerita yang panjang. Cuma menarik beberapa perbahasan yang dibawa oleh beberapa tokoh ulama, bahkan tokoh ilmuwan Islam, mufakir Islam. Antaranya ialah Syekh Dr. Al-Allamah Dr. Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi yang menulis tentang buku berkenaan tentang Al-Almaniyah, tentang konsep sekular, wajhan li wajhin, perspektif tentang sekular dalam Islam. Dan salah seorang lagi tokoh ialah Profesor Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. Ada satu karya magnum opus ataupun buku yang sangat besar, tak terlalu tebal, dan bahasa yang sangat berat dan sangat susah untuk faham. Saya ingat waktu saya beli dulu, saya baca buku ni, 4 kali baca baru saya faham, dengan bantuan dan juga bantuan daripada asatizah dan juga para ilmuwan-ilmuwan yang kita jumpa lah. Dan daripada dua tokohnya saya nak ambil satu perkara yang menarik ialah bagaimana kita harus memahami konsep sekular itu. Antaranya kita mesti memahami dari sudut makna, dari sudut orang kata bahasanya, ataupun dari sudut epistemologi, dari sudut Islamiyatul Ma'rifah, bagaimana Islam melihat istilah ini, dan dari sudut ilmunya. Dan dua tokoh ini menghuraikan salah guna ataupun istilah yang salah digunakan dalam kalangan para ulama, khususnya masyarakat Arab, kerana mendefinisi ataupun menggunakan kalimah al-ilmaniyah ataupun al-almaniyah sebagai terjemahan kepada sekularisme, pemikiran ataupun ideologi sekularisme. Ini perkara yang disanggah dan dikritik oleh dua tokoh ini. Walaupun bagaimanapun Tuan Syekh Yusuf Al-Qaradawi lebih cenderung untuk menggunakan istilah al-ilmaniyah, walaupun dia mengatakan penggunaan istilah ini ghair daqiq wa ghair sahih, tidak terlalu mendalam dan bahkan tidak betul sama sekali, kerana masakan mungkin
konsep sekular ini didasarkan kepada ilmu. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan sekular ini, kalau kita ingin menggunakan bahasa Arab yang tepatnya adalah ad-dunyawiyah, mereka yang nak dunia sahaja, ataupun al-ladiniyah, mereka yang menolak agama, menolak peranan dan fungsi agama dalam pemerintahan, dalam konsep negara. Ini idea ataupun kritikan ataupun pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan bahkan pandangan yang hampir sama, sedikit berbeza, yang diutarakan oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas dalam karya Islam and Secularism. Beliau sebut lebih tepat mungkin dia hanya beza dari sudut baris sahaja. Syekh Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas menggunakan istilah Al-Almaniyah yang berbeza daripada pemilihan kata oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Walaupun kedua-dua tokoh ini bersetuju mengkritik salah guna sehingga menyebabkan seolah-olah sekularisme adalah satu benda yang cuba memberikan satu pahaman ataupun istilah yang baru kepada pemahaman sekular sebagai satu asas dan dasar kepada pembentukan negara moden. Ini yang bahaya. Bahkan Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas sebut, dia kata dalam istilahnya, kalau boleh kita istilahkan sebagai istilah ke di sini kinian, ataupun boleh kita katakan sebagai istilah yang Arabnya ialah huna al-aniyah. Ini istilah yang menarik yang disebut oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Walau bagaimanapun kita bukan nak bincang secara detail perkara itu, tapi itu adalah perspektif dan bagaimana kritikan yang diutarakan oleh dua tokoh ini tentang konsep sekular yang bahaya, yang menyebabkan berlakunya salah faham tentang konsep negara yang dibina atas acuan pemikiran barat, iaitu berasaskan kepada konsep sekular. Ini perkara yang dikritik oleh dua tokoh ini. Mungkin kita boleh buat sesi lain lah untuk saya terperinci kedua-dua karya yang besar tersebut daripada dua tokoh yang hebat tersebut. Yang kemudiannya kita lihat bagaimana konsep sekular ini, kalau kita lihat dari sudut sejarah, apabila ada kalangan padri-padri Kristian, padri-padri daripada padri Kristian daripada gereja-gereja, sebagai contoh Copernicus, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Sebagai contoh padri Copernicus, salah seorang padri yang melakukan pemberontakan ataupun penyelewengan kepada agama Kristian ini, sehingga dia beralih daripada bercakap soal metafisik, soal perkara yang gaib, soal kata ketuhanan dan sebagainya, kepada bercakap tentang ilmu astronomi, ilmu sains, sebagaimana disebut oleh istilah para ulama-ulama kita dalam ilmu usuluddin ataupun dalam ilmu ilmu pemikiran Islam ini, sebagai dua pendekatan. Satu dipanggil sebagai at-tabi'iyah, mereka yang hanya cerita tentang dari sudut perspektif sains, perkara yang empirical, perkara yang nampak, perkara yang boleh tangible, perkara yang boleh dicapai dan sebagainya. Ada satu lagi ialah perkara golongan yang disebut sebagai mawara at-tabi'ah, ilmu berkenaan tentang perkara yang selain pada sains, itu konsep metafisik atau konsep ketuhanan. Dan aspek inilah yang dibuang, bahkan dihapuskan oleh kalangan tokoh-tokoh sekular, bahkan mereka bermula daripada padri-padri gereja dengan tujuan untuk menyeleweng daripada makna dan juga maksud daripada kitab-kitab agama mereka. Sehinggalah kata kita lihat kesan ini menyebabkan kepada berlakunya revolusi perindustrian, revolusi yang lain-lain yang kita boleh baca, yang mana dia bermula daripada asas falsafah kebendaan ataupun falsafah materialism ataupun al-falsafatul madiyah yang disebutkan oleh almarhum Syekh Syahidul Mihrab, Syekh Said Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahmatullahi alaih. Konsep yang menjadi konsep yang asas kepada penyelewengan pemikiran manusia, kerana mereka mula meletakkan menjauhkan konsep ketuhanan kepada konsep kebendaan. Ini yang bahaya, yang menjadi tonggak dan juga akar kepada pemikiran sekular yang berkembang ratusan tahun kemudian. Dan kita boleh lihat
kesan daripada pemikiran sekular ni, saya tertarik satu buku yang ditulis oleh Tuan Guru Presiden PAS ini, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan juga, Haji Cik. Saya kira buku ni buku dah agak lama. Mungkin wallahualam lah, mungkin pihak Pustaka Permata Ummah ataupun pihak yang berkenaan akan terbitkan semula, saya tak pasti. Mungkin buku yang agak lama, satu tulisan Arab yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan, Ayat Cik tulis, tajuknya As-Sira' Bainal Islam wal Almaniyah fi Malaysia. Tulisan yang ditulis khas untuk sebagaimana tulisan ini, untuk rujukan ulama-ulama dan tokoh-tokoh di luar sana untuk memahami bagaimana pertempuran di antara Islam dan juga sekular di Malaysia. Sangat menarik untuk kita bincang. Mungkin kalau diterbitkan oleh pihak Pustaka Permata Ummah dan pihak-pihak yang berkenaan, mungkin kita boleh bincang pada sesi-sesi yang akan datang. Cuma saya nak petik satu point, satu subtopik atau subchapter dalam karya ini. Tuan Guru menjelaskan tentang kesan kesan sekular terhadap konsep kenegaraan, dan Tuan Guru menyebutkan beberapa perkara yang sangat penting untuk kita faham bagaimana benda realiti yang berlaku dalam perkembangan politik kita, bahkan bagaimana negara kita ni dibentuk dan dibina. Antaranya ialah bagaimana kesannya ialah bagaimana penjajah, ada yang British, memperkenalkan strategi pendekatan dari sudut ekonomi, dari sudut politik, pentadbiran, dari sudut demografi, sukaniyah, dari sudut bagaimana menyusun masyarakat. Kalau kita baca dalam buku sejarah sekalipun, kita boleh mendapati sebagaimana yang disebut pada minggu yang lalu, masyarakat Melayu ni diletakkan di bahagian kawasan pinggir-pinggir bandar, di kawasan kampung. Penduduk kaum India diletakkan di estate-estate. Sekurangnya mereka ada sumber. Dan kaum Cina diletakkan di bandar-bandar untuk menguasai ekonomi. Ini semua adalah perancangan-perancangan penjajah, terutama British, sebelum mereka memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan kesan ini adalah kesan daripada penjajahan dan juga kesan daripada sekular. Cuma untuk kesan dari sudut sekular ni banyak sudut. Pada sudut perlembagaan, pada sudut politik, pendidikan, bahkan dari sudut aspek ekonomi yang berlaku. Mungkin kita boleh bincang dalam sesi akan datang secara perinci. Cuma perkara ini adalah perkara yang baru. Tuan Guru hanya menegaskan kembali bahawasanya konsep pemisahan di antara agama dan negara ini adalah satu konsep yang didasarkan kepada pemahaman sekular yang karut, yang cuba diperkenalkan oleh Barat, bahkan ia kesan kepada dunia Islam. Bahkan kalau kita lihat kesan utama di negara kita, dia mula terlihat setengah pengkaji sejarah menyebutkan kesan sekular di negara ataupun tanah Melayu ini mula kita dapat lihat selepas berlakunya perjanjian Pangkor dalam sekitar dalam tahun 1874, 20 Januari begitu, dalam 20 Januari 1874, yang mana berlaku satu perjanjian Pangkor. Panjanglah kisah ini yang kita boleh baca dalam tulisan-tulisan yang lain. Kerana perjanjian Pangkor ni berlaku antara Raja Abdullah yang menuntut hak untuk menjadi Sultan Perak daripada Raja Bendahara Ismail yang mengambil takhta daripada raja sebelum itu. Panjanglah ceritanya, sehingga timbul tidak puas hati daripada Raja Abdullah yang merupakan pemangku raja selepas itu. Dan oleh kerana tidak dapat takhta ini, dan pendek cerita, Raja Abdullah merancang dan mengadakan kerjasama dan minta bantuan daripada British. Sehinggalah temeterainya 20 Januari 1874 perjanjian Pangkor yang menjadi kunci dan juga pemula kepada ruang untuk berlakunya dan menyerapnya konsep sekular ini dalam pentadbiran, bahkan dalam masyarakat tanah Melayu pada ketika itu. Jadi itu apa yang disebutkan oleh Tuan Guru dalam bab yang kedua ini. Bahkan itu antara perkara yang realiti sehingga menyebabkan berlaku masalah-masalah yang lain. Terutamanya apabila kita lihat kesan dia adalah sehingga banyak aspek pendidikan sebagai contoh dan aspek perundangan terutamanya itu tidak menjurus kepada apa yang telah
digariskan oleh syariat Islam. Itu kita bincang akan datang insya-Allah. Kemudian Tuan Guru menyebutkan dalam bab yang kedua ini, bab yang sangat panjang, berkenaan tentang hujah Tuan Guru tentang konsep negara ataupun konsep pemerintahan dalam Islam ini, atau konsep kenegaraan dalam Islam ini terikat pada 3 peranan ataupun al-wazaif ataupun fungsi peranan manusia itu sendiri. Pertama adalah manusia ni dicipta sebagai hamba Allah Ta'ala. Sebab itu konsep negara tak boleh diubah daripada konsep hamba Allah, Abdullah. Kerana dia berkait tentang soal ubudiyah, soal penghambaan kepada Allah. Sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Tuan Guru, ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk memperhambakan diri, ai liya'rifun, untuk mengenali Allah Subhanahu Taala. Ini tonggak utama yang mendasari kepada berkait tentang tugas menegakkan negara dalam Islam. Kemudian Tuan Guru menyebutkan yang kedua ialah tugas dan peranan manusia sebagai khalifah. Ini disebutkan berulang kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Antara ayat yang kita selalu bacalah, bahkan kita dah baca dalam solat tarawih dan lain-lain, ialah ayat 30 surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sadaqallahu al-azim. Dan sebut, dan ingatlah sewaktu mana Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di dunia ini khalifah. Khalifah ni istilah yang menjadi istilah yang digunakan dalam kitab-kitab ulama-ulama klasik, ulama-ulama silam, dalam turas-turas kitab-kitab turas politik Islam tentang makna negara ataupun politik. Kerana dalam Quran ni tak ada istilah politik. Secara siasah tu tak ada. Kecuali yang ada istilah seperti istilah khalifah. Istilah yang mengandungi makna politik. Kerana istilah siasah ni ada dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalfahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun, dan sehinggalah akhir hadis. Kerana dalam hadis ini menjadi dalil bahawasanya ada konsep siasah dalam Islam. Dan antara istilah yang mendefinisikan dan menterjemahkan makna politik dalam Islam itu adalah istilah khalifah. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun seorang tokoh besar, ilmuwan besar dalam sejarah Islam. Bahkan antara tokoh yang menjadi rujukan masyarakat barat dalam membangun dan membina tamadun mereka. Menulis karya Al-Muqaddimah beliau menyebutkan definisi dan takrif al-khilafah itu ialah iqamatuddin wa siyasatud dunya ataupun yang disebut oleh beliau iaitu al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din wa siyasatud dunya. Kepimpinan ataupun politik itu adalah mawdu'atun, menggantikan li khilafatin nubuwah. Konsep khilafah ataupun pemerintahan kenabian, konsep politik kenabian fi harasati din. Yang pertama, tugas politik dalam Islam ni, konsep negara dalam Islam ini, yang pertama ialah harasatu din, iaitu menjaga agama. Yang kedua, wasiyasatu dunia, dan mengurus takbir dunia dengan agama. Ini dua perkara yang tidak boleh terpisah. Ini yang terkandung tentang hubungan di antara konsep ad-din dan ad-daulah yang disebutkan oleh Tuan Guru dalam bab ini. Bahkan ini ditegaskan oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Baik Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah, dan antara yang ditegaskan juga oleh Al-Imam Ghazali. Yang menariknya, beliau tegaskan dalam karya ataupun kitab beliau dalam akidah, iaitu Al-Qisad fil I'tiqad. Bahkan ditegaskan dan diulang kembali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antara disebut oleh Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Imam Ghazali sebut wal mulk wad din tawamani
fad-dinu aslun was-sultanu harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'. Imam Ghazali sebut pemerintahan dan agama ini berkembar, tau aman ni berkembar, twins. Fad-dinu aslun, agama ini adalah asas dan foundation dia. Dia adalah tonggak dia. Was-sultanu harisun, dan pemerintahan itu adalah penjaganya. Wa ma la asla lahu famahdumun, dan apa yang tidak ada asasnya dia akan hancur. Mahdun ni hancur. Wa ma la harisa lahu fadha', dan apa saja yang tidak ada penjaganya maka dia akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Dia akan rosak. Maka ini menunjukkan hubungan yang erat dan hubungan yang ada perkara yang bersifat multazim di antara konsep agama dengan konsep adin dengan konsep kenegaraan dalam Islam. Itu perkara yang kedua disebutkan oleh Tuan Guru, tugas dan peranan manusia yang itu dalam memenuhi makna politik dalam Islam, iaitulah al-khalifah. Bahkan al-Allamah Ibn Khaldun sebut al-khilafah itu adalah hamlul kafati ala muqtada an-nazr asy-syar'i fi masalihi min al-ukhrawiyyah wa dunyawiyah, memikul tanggungjawab dan peranan ala muqtada an-nazr asy-syar'i, mengikut perspektif dan juga garis panduan yang telah digariskan oleh syarak, oleh Islam. Untuk apa? Fi masalihimul ukhrawiyah wa dunyawiyah, dalam menjaga kemaslahatan manusia dunia dan juga akhirat. Sebab tu konsep dalam Islam tak boleh pisah. Tak boleh nak ambil dunia sahaja tinggal akhirat. Begitu juga tak boleh nak ambil akhirat tinggal dunia. Sebab itu berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat Islam, dunia Islam, ada golongan yang hanya bagi mereka kita kena utamakan akhirat, betul. Tetapi dalam masa mereka mengenepikan soal pemerintahan. Mereka menepikan soal dunia yang perlu dijaga dan juga perlu dipelihara. Dan ada juga golongan yang terus meninggalkan konsep akhirat ini dan mengambil dunia sahaja. Ini antara fitnah dan masalah yang berlaku dalam dunia dan masyarakat kita pada hari ini. Dan kemudian yang ketiga, Tuan Guru menyebutkan tugas dan peran manusia itu adalah didasarkan kepada atas dasar al-amanah. Itu dasar konsep amanah, dan sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang perkara ini, bahkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, termasuk ayat daripada suratul Ahzab ayat 72, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna langit dan bumi, dan juga kepada gunung ganang, tetapi mereka fa'abaina ahi hamilnaha, mereka ini mengenggan dan untuk memikul amanah ini. Wa ashfaqna minha, kalau gunung ganang itu menerima amanah ini akan hancur, berkecai mereka. Wa hamalahal insan, lalu manusia memikul amanah. Menunjukkan yang tugas yang ketiga bagi manusia itu ialah menjaga amanah. Dan tiga konsep ini dihuraikan oleh Tuan Guru dalam tulisan ini, mengikat dan menjadi asas kepada pembentukan konsep negara dalam Islam, dan juga sekaligus menjawab bahkan menepis konsep sekular yang menjadi asas kepada pembentukan negara moden yang dilihat daripada acuan barat. Ini yang ditegaskan oleh Tuan Guru. Dan Tuan Guru kemudian menyebutkan lagi fa iqamatud daulah min as-sunnatil amaliyah bi hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa fiha al-marhalah al-muhimmah fi sirrat an-nabawiyyah wa minha iqamatu ad-daulah al-madaniyah wa 'aqd mitsaq al-Madinah fil mujtama' at-ta'addudi. Ini poin yang penting. Tuan Guru sebut menegakkan negara, dan itu adalah salah satu daripada sunnah amali. Sunnah yang dilakukan secara perbuatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berlakunya peristiwa hijratul Rasul ke Madinah. Dan itu adalah fasa yang sangat penting, kata Tuan Guru, dalam sirah Nabi, dalam sejarah kenabian. Di antaranya ialah menegakkan agama, wa iqamatud daulatil madaniyah, menegakkan suatu kerajaan bersifat madani ataupun masyarakat madani. Kemudian Nabi buat wa aqdum mitsaqul Madinah, dan memeteraikan perjanjian Madinah, ataupun kita boleh sebut sebagai dustur, yang kita sebut Sahifatul Madinah, itu sebagai satu perlembagaan dan juga dustur untuk digunakan dalam
sebuah negara, dan yang dilaksanakan dalam masyarakat yang majmuk. Kerana di Madinah ni, sebagaimana yang kita sebut pada minggu yang lalu, ada kalangan muhajirin dan ada kalangan ansar, kalangan Yahudi yang ramai, terutama daripada 3 puak yang terbesar, Quraizah dan juga satu lagi kaum Yahudi iaitu Bani Qainuqa, dan kemudian ada juga kalangan musyrikin, mereka yang bukan kalangan Yahudi, kalangan musyrikin ini, dan juga kalangan al-munafiqun, mereka yang orang-orang munafik. Dan ini adalah perkara-perkara yang wujud dalam konsep negara Islam. Ini model yang paling cantik yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mustahil Islam mampu untuk memimpin dalam masyarakat majmuk. Itu yang cuba ditegaskan oleh Tuan Guru dalam tulisan ini. Dan kemudian Tuan Guru menyebutkan berkenaan tentang pentingnya wa amma umurud daulatul hakimatil ulya fi aidil istimar. Kemudian selepas daripada zaman itu, urusan kenegaraan ini yang diletakkan di tangan penjajah, sehingga menyebabkan apa yang kita boleh lihat berlaku dalam masyarakat kita apabila perkara ini diserahkan kepada penjajah, sehingga kita boleh lihat urusan kerajaan ini dikuasai oleh golongan yang penjajah yang mempunyai kepentingan mereka sendiri, kerana mereka mengambil peluang daripada kejahilan yang ada pada masyarakat pada waktu itu, sehingga kuasa yang agama dihakkan, sebagaimana perjanjian Pangkut tadi 1874. Kemudian berlaku sistem residen. Sistem residen ini menghakkan peranan sultan-sultan sebagai kuasa mutlak pemerintah ketika itu, hanya terhad kepada soal ritual semata-mata, soal nikah kahwin, soal pusaka dan sebagainya, tidak menyentuh soal pemerintahan, sehingga dia menghakkan dan sekali menghakis kuasa kerajaan ataupun raja-raja Melayu pada ketika itu. Ini strategi yang digunakan oleh musuh-musuh kita, terutama kalangan penjajah, apabila mereka menggerakkan agenda pemisahan agama dan juga negara ini. Kemudian Tuan Guru sebut dalam babnya ini, sehinggalah ulama-ulama pada ketika itu bisu, kerana mereka tak faham permainan yang cuba dimainkan oleh penjajah dan pemikiran sekular yang cuba diterapkan. Dan ini perkara yang orang kata sebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 85 dan 86. Antara yang Allah sebut, "Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan." Dan ila akhir ayat. Kemudian kamu ini wahai Bani Israel berbunuh-bunuh sesama sendiri, dan kamu usir satu puak daripada kaum kamu keluar dari kampung. Kamu saling membantu dengan orang lain untuk menentang mereka dan melakukan dosa dan penganiayaan. Ini benda yang berlaku, kaum Bani Israel lakukan kepada kalangan mereka sendiri. Bahkan ini yang berlaku dalam masyarakat, bahkan umat Islam. Sehingga kita ulama-ulama bisu tidak bercakap tentang kebenaran. Ulama menjadi ampuh kepada pemerintah, kepada penjajah. Kalangan ada pemerintah yang menjadi alat dan boneka kepada penjajah. Dan masyarakat terus berada dalam kejahilan. Ini yang disebutkan oleh Amir Syakir Arsalan dalam satu tulisan beliau tentang keadaan Islam di antara kejahilan umat dan juga di antara kejahilan umat dan juga kebisuan para ulama. Ini yang berlaku kepada dunia Islam di saat akhir sebelum jatuhnya kuasa Islam ataupun khilafah Uthmaniyah yang tumbang pada abad yang lalu. Kemudian Tuan Guru menyebutkan dalam penutup bab ini berkenaan tentang bagaimana walaqad hadatsa naqd al-ahkam asy-syar'iyyah al-kamilah ba'da dukhul istimar fi awtan al-muslimin wa suqut al-khilafah wa afud ad-daulah al-hakimah bi syari'atillah bi hudur al-istimar fi aradina. Tuan Guru menyebutkan, Tuan Guru sebut hukum-hukum syariat Islam mula dimansuhkan
selepas penjajah masuk ke dalam negara-negara umat Islam. Khilafah ataupun kerajaan Islam yang memerintah dengan syariat Islam jatuh dengan penjajahan yang berlaku di negara kita. Sehinggalah Islam ini diperintah, Islam yang akhirnya kita jadi dasar kepada pemerintah ini tidak memerintah, tidak menguasai, dan Islam dipimpin bukan lagi memimpin. Ini perkara yang selalu diulangkan oleh Tuan Guru. Bahkan ada tulisan Tuan Guru yang boleh sahabat pendengar dapat berkenaan dengan Islam memimpin. Konsep yang sangat penting yang disebutkan oleh Tuan Guru. Kemudian dalam bab yang ketiga, bab yang disebut oleh Tuan Guru ialah berkenaan tentang konsep al-istiqlalu ma'a warathatil isti'mar. Kemerdekaan dan juga warisan penjajah bersama dengan warisan penjajah. Tuan Guru menyebutkan istiqlalu biladuna Malaysia ala sibghati ad-dustur al-almani wa tamma taslimuha lil hukam alladhina ta'allamu minhum wa sharibu albanuhum wa tar'a'u fi madaris al-istimar wa muassasatih. Tuan Guru menyebut kemerdekaan negara kita ini, Malaysia ini ataupun tanah Melayu ini, mengikut acuan dasar sekular. Sibghati ad-dustur al-almani, acuan dasar sekular, perlembagaan sekular. Negara ini diserahkan kepada pemerintah-pemerintah yang mana belajar daripada mereka. Yang belajar daripada barat, belajar daripada dasar sekular ataupun negara barat ini. Dan mereka mengikut cara berfikir mereka. Dan mereka membesar dalam sekolah penjajah dan juga pusat-pusat pengajian mereka. Mereka diberikan tajaan, kebajikan dan sebagainya. Ini perkara yang disebutkan oleh Tuan Guru. Kemudian Tuan Guru sebut dalam seterusnya, walaqad syakalat al-hukumah al-Britaniyyah lajnah khasah li'adad ad-dustur li hukumah Melayu al-mustaqil. Kemudian kerajaan British dia menyusun strategi dan membentuk satu organisasi khusus untuk menyusun satu perlembagaan untuk tanah Melayu yang akan diberikan kemerdekaan. Sehinggalah terbentuk satu Suruhanjaya yang kita boleh baca dalam banyak buku-buku sejarah berkenaan tentang Suruhanjaya Reid yang dibentuk oleh kerajaan British ketika itu, yang diketuai oleh Lord William Reid, seorang tokoh penjajah British, dilantik oleh kerajaan British di negara besar mereka, yang dianggotai daripada beberapa orang. Yang Tuan Guru sebut di sini adalah yang dianggotai, diketuai oleh Lord Reid, Lord William Reid, wa'adha min al-qudat min Britania, yang salah seorangnya adalah daripada hakim daripada British, namanya adalah Sir Ivor Jennings. Yang kedua ialah seorang daripada Australia, iaitu William Mackay, dan juga dua orang daripada organisasi daripada Hind, daripada India dan juga Pakistan. Walaysa ahadun min ahli al-watan. Yang menariknya, penjajah ni cerdik, penjajah dah susun. Tidak ada seorang pun yang nak bentuk perlembagaan negara kita ni, tanah Melayu ni, daripada ahli watan ataupun masyarakat negara sendiri, ahli tempatan kita. Tidak ada anak watan yang menggotai. Mereka sahaja. Kenapa? Kerana mereka merancang untuk menyusun agenda sekular ini, agenda penjajah ini, meresap dalam pemikiran masyarakat. Sebab itu kita kenal selepas dalam tulisan, banyak tulisan para ulama. Saya boleh sebut antaranya seorang tokoh daripada Mesir, baru saja meninggal, Dr. Sa'aduddin, menulis tentang bahkan dalam tulisan Dr. Muhammad Al-Bahi, Al-Fikrul Islami fi Tawuri. Kedua-dua tokoh ini menyebutkan tentang konsep dan penjajahan yang berlaku, moden yang berlaku kepada masyarakat Islam. Walaupun selepas diberi kemerdekaan sebagai negara kita dan negara-negara umat Islam yang lain, ini dinamakan sebagai Al-Ghazwah Al-Askariyah, perang ketenteraan. Era itu mungkin dah berakhir dalam konteks negara kita. Dan beralih kepada fasa yang berikutnya yang dinamakan sebagai Al-Ghazwul Fikri ataupun perang pemikiran. Ini yang berlaku sehingga kita dipaksakan dengan ideologi dan pemikiran-pemikiran yang moden, yang sesat, dan juga menyebabkan kita celaru dengan konsep Islam itu sendiri. Dan kemudian Tuan Guru sebut apabila Suruhanjaya Reid ini dibentuk dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk
meneruskan agenda penjajah ini dalam bentuk yang baru. Walaupun diberi kemerdekaan, tapi otak dan juga kepala yang memimpin tanah Melayu waktu itu adalah otak dan juga kepala penjajah. Ini yang disusun oleh penjajah. Cerdik penjajah ini, dan sehinggalah apabila dibentuk Suruhanjaya RIK ini, Tuan Guru sebut banyak berlaku kritikan daripada dan gerakan-gerakan yang kumpulan-kumpulan Melayu dan Islam pada waktu itu. Akhirnya mereka memasukkan beberapa dasar dalam perlembagaan ini. Antaranya yang disebut oleh Tuan Guru ialah pertama, al-Islam dinul daulah. Agama sebagai Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tetapi walakinnahu ala tafsir al-ilman. Tapi melalui tafsiran sekular. Ini tak boleh. Sebab itu perkara ini berkait dengan bab yang pertama kita sebut dalam minggu yang sudah, iaitu Islam ini dalam perlembagaan kita, dalam perlembagaan persekutuan, mesti ditafsirkan dengan sebagai ad-din, bukan dengan makna tafsiran religion, tafsiran sekular oleh masyarakat barat. Ini benda yang perlu dijelaskan. Bahkan kalau kita nak baca dan faham perkara ini, boleh sahabat refer dalam banyak tulisan. Antaranya saya ingat saya ada terbaca lah satu buku isteri saya dan juga sahabat dulu berkenaan tentang tulis oleh mantan hakim negara Tun Saleh Abbas tentang perkara ini. Nak sahabat boleh baca dalam tulisan tersebut. Boleh carilah, dan banyak jurnal-jurnal yang berkaitan dengannya. Kemudian Tuan Guru sebut selepas didesak kepada Suruhanjaya RIK ini, penjajah menerima dan memasukkan konsep yang kedua, iaitu An-Nizam Ad-Demokrati Al-Gharbi, sistem demokrasi barat. Sekali lagi perkara yang berkait dengan pemikiran barat. Yang ketiga ialah Al-Jinsiyatul Muta'addidah, konsep masyarakat berbilang kaum, ataupun konsep jus soli, ataupun orang baca jus solai, salah satulah jus soli ataupun jus solai yang dipaksakan oleh penjajah biqubul al-ajanib allati ata biha al-istimar al-Britani al-hakim, dengan menerima bangsa asing yang dibawa oleh penjajah British ketika mereka memerintah. Itulah kita lihat dulu ada konsep sistem kancu, sistem kangani dan sebagainya, yang mereka bawa kaum India untuk jadi buruh, untuk kerja di ladang-ladang dan estate-estate. Kaum Cina yang dibawa untuk mengetuai dan mengurus perniagaan di bandar-bandar dan sebagainya. Sehingga bangsa kita merempat. Ini benda yang berlaku. Kalau kita nak faham kenapa dulu diperkenalkan dasar ekonomi baru, kemudian diperkenalkan pula dasar model ekonomi baru dan sebagainya, dan perkara-perkara yang berlaku dalam sepanjang sejarah 60 tahun lebih kita merdeka ini, kerana faktor-faktor penjajah ini. Sebelum kita dapat kemerdekaan ini kesan dia. Itu untuk berinteraksi dengan keadaan-keadaan ini, banyak perkara yang perlu dilakukan. Walaupun kita tahu ada banyak kelemahan dan juga ketimpangan dalam pengurusan perkara-perkara tersebut. Kemudian Tuan Guru sebut perkara yang dimasukkan dalam perlembagaan ialah konsep al-mulkud dusturi, konsep raja berperlembagaan. Ini yang dimasukkan dalam konsep ini. Sehinggalah sistem beraja kita tidak dihapuskan, bahkan masih ada sehingga sekarang. Bahkan kita kena menghargai, dan ini antara tonggak yang ada dalam perlembagaan negara kita yang perlu dipelihara dan perlu dijaga. Antaranya lah konsep Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Saya tak ingatlah artikel berapa semua tu. Bukan, itu kena tanya sahabat bidang perundangan lah, tak hafal yang tu. Dan juga yang terakhir sekali dimasukkan konsep al-idaratul federaliyah, konsep sistem federalism. Ini antara konsep yang ada dalam perlembagaan kita yang dipaksa, bahkan didesak oleh golongan yang membantah dan juga mengkritik keputusan yang dilakukan oleh Suruhanjaya RIK pada peringkat awalnya. Kemudian perkara yang dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan yang ada, yang dilaksanakan di negara kita. Cuma inilah Tuan Guru sebut, wa in kana dustur ala nahjil ilmani, walaupun perlembagaan ini mengikut dasar sekular. Nama Tuan Guru sebut, walakin bistata'atina tahril al-fahmi wal aqli min quyud al-istimar. Kita boleh membebaskan kefahaman dan akal kita dengan kemampuan kita daripada keterikatan dengan fahaman ataupun pemahaman penjajah. Ini yang cuba dijelaskan dan ditegaskan oleh Tuan Guru. Fa'alaina taghyir ad-dustur bi fahmin al-hur
min quyud al-istimar wa na'khudh ijabiyatuha wa nabtul salbiyatuh. Dan menjadi tanggungjawab kita untuk mengubah ataupun menambah baik tafsiran dan kepahaman perlembagaan ini yang bersifat merdeka daripada belenggu penjajah dengan cara mengambil apa yang baik dan menolak apa yang buruk. Ini konsep yang betul lah apabila kita melihat perkara ini, supaya kita tidak menjadi golongan yang ekstrim. Seolah-olah apabila sebut negara Islam ni kita nak buang terus perlembagaan persekutuan yang ada. Tak betul. Tidak betul. Itu bukan pemahaman yang kita akan apa yang dibawa oleh selama ini melalui apa yang dijelaskan oleh para alim ulama dan kepimpinan sebelum ini, bahkan di zaman hari ini sekalipun. Bukan begitu yang kita maksudkan. Bahkan bukan kalangan mereka yang terlalu apologetic, terlalu longgar sehingga mereka menerima sahaja baik dan buruk dalam perlembagaan. Itu tak boleh. Sebab tu kita Tuan Guru meletakkan satu dawabit, satu parameter yang sangat penting, iaitu kita membebaskan akal dan pemikiran kita merdeka daripada pahaman penjajah dengan mengambil apa yang baik dan menolak apa yang buruk. Ini benda yang kita kena faham lah apabila kita melihat kepada isu dan masalah ini. Kemudian Tuan Guru menyebutkan di dalam bab yang keempat, iaitulah Islam dinul daulah, Islam sebagai agama bagi negara. Dan ini dijelaskan dalam perlembagaan kita lah, agama persekutuan. Kerana Tuan Guru sebut haula'il ladzina wada'u ad-dustur min qibal al-istimar laisu muslimin wa hunaka syakhsani min al-Hind wa Pakistan. Orang yang buat perlembagaan kita ni bukan kalangan mereka yang susun perlembagaan kita ni kalangan golongan penjajah, bukan orang Islam. Ada dua orang daripada India dan Pakistan. Namanya Islam Tuan Guru sebut, tapi mereka terikut dengan pemikiran penjajah. Silap saya nama dia yang daripada India Hakim Malik, daripada Pakistan tu Tuan Hamid. Walaupun Islam tetapi pemikiran mereka pemikiran penjajah. Ini yang masalah yang berlaku dah. Apabila mereka meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan tetapi dengan tafsiran penjajah, bukan dengan tafsiran yang digariskan oleh Islam. Kemudian Tuan Guru sebut walaqad ghayyarat al-bunud wal mawad al-kathira fi wal qawanin khilal as-sanawat ba'da al-istiqlal min qabli ahzab al-jabhah al-wataniyah al-hakimah. Beberapa pendaan telah berlaku dalam perlembagaan kita dan akta-akta ni sepanjang tahun setelah kita mendapat kemerdekaan daripada pihak pemerintah, parti pemerintah yang memerintah ketika itu, iaitu dipimpin oleh UMNO, daripada UMNO yang menjadi kerajaan pemerintah. Kemudian walakin Tuan Guru sebut walakinnaha ala hasb masaliha lisultat al-baqiyah mahma kanat akhta'uha wa fasaduha wa dha'fuha. Tetapi Tuan Guru sebut akan tetapi pindaan ini dia buat mengikut keinginan pemerintah, bukan mengikut keinginan pemerintah, walaupun dengan penuh dengan kesilapan dan kesalahan apabila bagi memenangkan mereka dalam pilihan raya. Ini yang berlaku dalam negara kita lah. Ini sejarah, fakta sejarah yang tidak boleh dinafikan, yang kita kena terima hakikatnya, pahit dan maut. Ini sejarah. Soal semasa realiti sekarang tu cerita lain, yang itu kita kena bincang kemudian. Dan Tuan Guru sebut fa innaha khiyanatun uzma al-Islam wal muslimin wa kadzalika al-muwatinin ghairal muslimin man khadi'una fi tasawwur al-Islam. Dan ini adalah satu bentuk pengkhianatan besar bagi Islam dan umat Islam, termasuk kalangan rakyat yang bukan Islam yang tertipu dalam memahami makna Islam ataupun takrif Islam yang sebenar. Ini yang berlaku kepada kita, khususnya dalam negara ini kemerdekaan. Sehinggalah Tuan Guru menyebutkan wa yajibu tashihul mafahim fi tasawwur al-Islam ala hasbi ta'alimihi as-sahihah faladaina masadir qawiyah wa maraji'an ghaniyah la nahtaju ila ghairi. Tuan Guru sebut dan menjadi kewajipan kepada kita untuk membetulkan ataupun kita panggil untuk tashihul mafahim. Ini satu lagi dawabit penting Tuan Guru sebut dalam buku, iaitu menjernihkan pemikiran ataupun pemahaman kita, dalam memahami tasawur Islam ataupun gambaran Islam itu sendiri ala hasbi ta'alimihi sahih, mengikut acuan pengajian Islam yang betul. Faladaina masadir qawiyah, kerana kita ni umat Islam ada sumber ilmu yang luas,
wa marajan ghaniyan, juga kekayaan rujukan yang sangat banyak, dan kita la nahtaju ila ghairi, dan kita tidak berhajat kepada sumber-sumber yang lain. Bal anna ahlal istimar mutaathiruna bil hadarat al islamiyah fi tarikhha az-zahabiyyah. Dan kita boleh lihat bagaimana penjajah pun terpengaruh dengan kesan ketamadunan Islam dalam sejarah mereka, yang dalam sejarah keemasan mereka. Dan ini kita boleh lihatlah dalam banyak tulisan-tulisan sejarah para sejarawan kita yang menulis tentang bagaimana kesan tamadun Islam kepada masyarakat barat. Bahkan saya teringat satu buku ataupun catatan yang pernah dibuat oleh seorang tokoh, Dr. Raghib As-Sidjani, yang berkenaan tentang bagaimana kesan tamadun Islam kepada masyarakat barat. Ada satu ensiklopedia Al-Mawsu'ah yang ditulis oleh beliau, yang sahabat boleh cari, yang menceritakan bagaimana kesan tamadun Islam kepada masyarakat barat, sehingga dengan kehebatan tamadun Islam ini memajukan dan memberikan mereka suatu nafas baru, sehingga lahirlah era yang disebut sebagai era Renaissance, zaman zaman kebangkitan mereka. Dan ini sumber inspirasi mereka ialah tak lain tak bukan adalah sumber daripada tamadun Islam. Jadi penting untuk kita membetulkan kefahaman kita dalam bab itu, Tuan sebut tashihul mafahim fi tasawwuril Islam, membetulkan kefahaman kita tentang gambaran Islam yang sebenar. Ini perkara yang penting yang disebutkan dalam bab, dan yang seterusnya ialah dalam bab yang kelima. Tuan Guru menyebutkan tentang konsep as-sahwatul islamiyah, konsep kebangkitan Islam. Apabila kita mendapat kemerdekaan, kita boleh lihat bagaimana orang masyarakat Melayu ini mula bangkit kerana menentang golongan Melayu yang terpengaruh dengan pemikiran sekular, kerana memberikan tohmahan dan juga perkara yang tohmahan dan juga syubhah, benda-benda yang meragukan terhadap konsep syariat Islam. Sebagaimana Tuan Guru sebut, وبالتالي تراجع العلمانيون والملايويون المسلمون في الآونة الأخيرة من الاتهامات والشبهات حول الشريعة الإسلامية كدأبهم في الخمسينات أن الإسلام لا علاقة له بالسياسة. الشريعة الإسلامية لا تصله في هذا العصر وأنها تتخذ دورا مختلفا في الحياة البشرية. Masyarakat satu keadaan yang besar, sehingga golongan Melayu sekular ini kembali memberikan tomahan dan juga keraguan terhadap syariat Islam. Mereka kata dalam era 50-an kita dapat kemerdekaan itu, mereka menganggap Islam ini tidak ada hubungan dengan politik. Dan mereka menganggap juga Islam ini tidak, syariat Islam ini tidak sesuai dilaksanakan pada zaman ini. Pada zaman tersebutlah, hingga pada zaman kita pun ada pemikiran begini. Syariat, bagi mereka syariat ini dianggap menjadikan kehidupan manusia ini mundur ke belakang dalam kehidupan manusia. Ini tomahan dan juga keraguan yang cuba dilemparkan terhadap Islam. Ini yang benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan kemudian Tuan Guru menyebutkan, walaupun itu yang cuba dilakukan oleh kalangan golongan Melayu yang terpengaruh dengan pemikiran sekular ini, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sad, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ini ingin untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi sekalipun walaupun begitu, Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya, yakni membantu Islam ini terus berkembang, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini yang kita kena yakin, cahaya Islam ini tidak boleh dipadamkan. Dan cahaya Islam walaupun mungkin sekarang ini malam, tetapi satu masa nanti kita yakin dengan penuh keyakinan dan keimanan kita, Islam akan kembali bersinar kembali. Islam akan kembali menyinari dunia, bukan sekadar dunia Islam, bahkan dunia keseluruhannya, sebagai satu-satunya agama yang boleh memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat dunia. Ini yang kita yakin, dan kita kena yakin Islam adalah penyelesaian segala-galanya. Tinggal lagi adalah bagaimana kita menunjukkan contoh ini dalam bentuk praktikalnya kepada masyarakat, supaya memahami bahawa Islam adalah agama penyelesaian. Dan kalau nak faham perkara ini, saya rasa ada juga satu tulisan Tuan Guru, mungkin dah lama, iaitu tulisan berkenaan Islam sebagai penyelesaian, yang mungkin boleh dicari dan boleh diterbitkan semula, insya-Allah, oleh pihak Pustaka Permata Ummah dan pihak-pihak yang berkenaan. Kerana ini antara kaya dengan sumber ilmu yang sangat hebat.
Dan tulisan Tuan Guru ni kenyang lah kalau kita baca. Banyak. Kalau kita ada isu ni, ni buku dia. Kalau ada isu ni, ini tulisan. Memang kalau kita nak cari jawapan, insyaAllah sudah ada asas-asas dan prinsip yang telah digariskan oleh Tuan Guru dalam banyak tulisan yang beliau telah hasilkan. Okey, kemudian dalam bab ini Tuan Guru menyebutkan ialah berkenaan tentang bagaimana ideologi sekular ini memusnahkan konsep pemikiran sosialis ataupun yang kemudiannya cabang dia adalah komunis sehingga melahirkan kesatuan Soviet yang jatuh, Soviet Union, kesatuan Soviet yang hancur dalam akhir abad yang lalu, yang kita boleh lihat kesannya sehingga hari ini, sehingga lahirlah kuasa unipolar Amerika sebagai negara polis dunia, dan mereka memperkenalkan dan juga memaksakan konsep al-aulamah, konsep globalisasi kepada dunia Islam. Ini pun ada jawapan Tuan Guru berkenaan konsep globalisasi, apa sikap Islam terhadapnya. Pun ada kitab Arab yang ditulis oleh Tuan Guru berkenaan tentang konsep al-aulamah ataupun konsep globalisasi ini. Ini pun boleh kita bincang dalam sesi yang akan datang, dan mudah-mudahan diterbitkan semula lah oleh pihak-pihak yang berkenaan. Dan kemudian yang bab yang ke-6, bab yang terakhir hari ini, Tuan Guru menyebutkan satu perkara yang penting. Sebelum tu, bab yang tadi ialah bab as-sawatul islamiyah tadi, bab kebangkitan Islam ni, bab yang kelima tadi. Tuan Guru menuntut tentang poin yang sangat penting, noktah yang sangat penting, bagaimana masyarakat barat mula menyebabkan suatu, selepas kejatuhan Soviet dan juga perpecahan pemikiran-pemikiran tadi, sehinggalah melahirkan konsep liberal kapitalis dalam konsep ekonomi. Bahkan ini yang menjadi satu kononnya propaganda yang disebut oleh Francis Fukuyama dalam buku beliau The End of History and the Last Man Standing, yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Kononnya satu-satunya konsep yang ada yang tinggal setelah kejatuhan Soviet ialah konsep liberal kapitalis, yang tidak akan ada yang mampu menggugatnya. Kemudian disanggah oleh seorang tokoh barat juga, Samuel Huntington, yang menulis tentang The Clash of Civilization, pertembungan peradaban. Dan bagi Samuel Huntington akan ada satu kekuatan dan satu kuasa yang mampu menggugat kuasa ini yang ditulis oleh Francis Fukuyama sebelumnya, iaitulah kuasa Islam. Dan ini benda yang diakui oleh barat. Islam sahaja yang boleh mencabar kuasa besar yang ada pada hari ini. Dan Tuan Guru menutup, mereka menyebabkan Islamofobia dalam media massa di timur dan baik di barat dengan tujuan untuk memecahkan kesatuan umat Islam. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita, sehingga berlakulah pemetaan baru. Tinggal ada penyajian Sykes-Picot, Sykes Menteri Luar daripada Perancis, dan Picot, Mark Sykes daripada Perancis, daripada British, dan Picot adalah Menteri Luar daripada Perancis. Yang mana daripada Sykes-Picot ini, kita boleh lihat Tuan Guru selalu ulang, menyebabkan berlakunya pemecahan negara-negara umat Islam. Difaraidkan istilahnya, diagihkan negara umat Islam ni kepada penjajah-penjajah. Ada negara-negara yang diberikan kepada Perancis, ada negara yang diberikan kepada British. Mana di perjanjian ini, jadi itu secara ringkasnya. Kerana Tuan Guru menyebutkan mereka mengambil kesempatan di atas kelemahan umat Islam ini dan menyebabkan kita berpecah belah. Dan kemudian disambil berlakunya kebangkitan Islam itu, di sana ada dua fenomena. Itulah zahiratan salbiyatan. Dua fenomena, iaitulah fenomena at-tasahu wa at-tashaddud. Fenomena yang golongan yang terlalu bermudah-mudah dan golongan yang terlalu ekstrim. Dan dua golongan ini saya sebut dalam sesi yang lepas, sedikit gambarannya. Dan ini golongan yang perlu dihadapi dalam konsep negara Islam. Dalam konsep negara Islam yang negara kita yang ada masyarakat majmuk ini, akan ada dua golongan. Satu golongan yang terlalu bermudah-mudah menepikan soal pelaksanaan syariat Islam, sehingga menepikan soal asas-asas pembinaan negara mengikut acuan syariat Islam. Kemudian ada golongan yang terlalu ekstrim, yang semua perkara yang Islam suruh mesti dia buat secara serentak, tanpa mengikut tadarus secara berperingkat, dan tidak mengikut tafakuh fiddin, cara majahaz secara tafakuh fiddin yang disebutkan oleh Tuan Guru. Dan dalam bab ini Tuan Guru sebut fahunaka zahiratan salbiyatan
fi dakhil as-sahwati al-islamiyah. Dan di sana ada fenomena negatif. Salbiyatan ni perkara yang negatif yang berlaku dalam proses kebangkitan Islam tadi dalam bab sebelum ni yang tuan guru sebut, iaitu golongan yang bersikap bermudah-mudah. Yang kedua, golongan yang bersikap keras ataupun ekstrim. Dan dua golongan ini bertembung dan masing-masing dua golongan ini diambil kesempatan oleh musuh Islam. Wa kilahuma istafada minhuma a'da'il Islam wasyayatinil jins wal ins لتعطيل المسيرة المباركة بالانحراف للجهل والتعصب ويأتي بعدها التفرق المذموم والاختلاف المشؤوم في داخل عمل الإسلام. Kesannya musuh Islam ambil kesempatan. Baik golongan mudah, bermudah-mudah, baik golongan yang ekstrim. Kerana apa? Kerana untuk memecah belahkan kebangkitan Islam ini dan juga menggagalkan kebangkitan ini. Dan ini yang berlaku kepada umat Islam dalam sepanjang sejarah kebangkitan umat Islam. Kemudian tuan guru sebut golongan tasahud ini, apa amat tasahud bitakbir al-Islam al-Almani alladhi laysa min al-Islam syai'. Golongan tasahud ini yang bersikap bermudah-mudah ini menerima konsep Islam sekular yang tidak ada hubungan kait dengan konsep Islam yang sebenar. Ini berlaku sehingga lain kelompok liberal. Negara kita banyaklah kelompok NGO yang liberal. Antaranya lah kelompok Sister in Islam, SIS. Bro tak ada, SIS dia ada. Dan ada kelompok IRF, Islamic Renaissance Front. Dan ramai lagi lah tokoh-tokoh yang ada dan juga kumpulan-kumpulan NGO, bahkan ada kesan dalam pengaruh parti-parti politik. Ini cerita yang lain. Sahabat pendengar yang nak faham tentang isu ni boleh dengar sesi kupasan Dr. Zuhdi Mazuki tentang kitab Mukhtasar Tarikh Harakah. Beliau akan ulas berkenaan dengan pengaruh pemikiran ini dalam parti-parti politik yang berlaku dalam negara kita. Nanti boleh dengar dalam sesi secara langsung yang mungkin akan diadakan dalam masa yang terdekat. Kemudian tuan guru sebut wa amma at-tashaddud al-juhdu summa al-ghulu fi tatbiq asy-syariah bidun tafaqquh fi ad-din. Golongan yang ekstrim ini, golongan yang keras ini, mereka jelas sikap mereka bersungguh-sungguh, tapi mereka ni melampau dalam melaksanakan syariat Islam tanpa memahami Islam secara teliti, tanpa memahami at-tafaqquh fi ad-din. Mereka tidak mendalami Islam dengan teliti dan dengan betul, sehingga menyebabkan perkara yang boleh berubah-ubah. Kerana dalam Islam ini ada perkara yang boleh dibezakan antara konsep sawabit, perkara yang tetap, perkara yang dasar dan fundamental, dan perkara yang mutaghayyirat, perkara yang fleksibel, yang boleh berubah-ubah. Mereka tidak boleh bezakan perkara ini. Semua perkara mereka nak kata sini semua prinsip. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang boleh kita berlapang dada. Kita boleh tasamuh kerana perkara yang ada perkara yang fleksibel dan ada perkara yang prinsip. Dan golongan tasyaddud ni tak boleh beza dua benda ni, antara perkara sawabit, perkara yang tetap, perkara prinsip dan fundamental, dengan perkara yang bersifat fleksibel. Dan kemudian tuan guru menyebutkan kesannya kerana mereka tidak mampu melaksanakan wa tatbiq fiqhul awlawiyat wa tadarruj wal waqi'. Mereka tak faham fiqh keutamaan, fiqh awlawiyat. Mereka tak faham tentang konsep berperingkat dalam pelaksanaan Islam, wal waqi' dan realiti semasa. Kerana faktor ta'assub bil madhhabi, kerana sebab mereka ni terlalu ta'assub dengan sesuatu mazhab. Dan dalam perkara yang dibenarkan untuk berlaku ijtihad. Dan ini kita boleh belajarlah dalam ilmu usul fiqh. Ada perkara yang dibenarkan untuk berijtihad, ada perkara yang perkara yang sawabit dan tidak boleh berijtihad padanya. Dan benda ni dijelaskan oleh Dr. Salah As-Sawi dalam satu buku beliau berkenaan tentang konsep al-thawabit wal mutaghayyirat fi masiratil amal Islam. Dan bersama-sama boleh baca, dah ada terjemahannya. Dan ini penting kita kena faham konsep thawabit mutaghayyirat supaya tidak ada golongan tasyaddud ini dalam masyarakat dan juga dalam dunia Islam. Dan tuan guru menutup dalam bab yang ke-6 ini, bab yang terakhir hari ini, pertemuan di antara dua golongan ini, bahkan persisahan sebelum tu, persisahan antara mazhab ni bukan benda yang baru. Sepatutnya kita boleh urus dengan ilmu. Saya ingat waktu saya berkunjung ke rumah tuan guru pada tahun 2010, waktu ada seorang kekanda yang buat research tentang ada boleh ikhtilaf mengikut perspektif tuan guru Haji Abdul Jawad, ada satu tesisnya.
Dan saya ingat waktu itu bila ditanyakan tentang bagaimana nak urus perselisihan dan perpecahan kalangan umat Islam ni, Tuan Guru sebut mesti diurus dengan ilmu. Dan Tuan Guru memberikan contoh yang banyak, bahkan disebut dalam tulisan ini. Kerana perselisihan ini, perselisihan dalam mazhab ini bukan perkara yang baru. Sebagaimana perselisihan di antara imam-imam mazhab yang terdahulu, Imam Malik, dan kemudian antara Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani dengan Abu Yusuf, dengan Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dengan Qadil Qudah pada mazhab Hanafi, Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dua murid kanan, bahkan disebut sebagai dua sahabat kepada Imam Abu Hanifah yang mengembangkan pemikiran mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka bersisih walaupun dalam mereka membawa manhaj Imam Abu Hanifah, antara mereka pun bersisih pandangan. Kemudian di antara imam-imam yang lain, baik Imam Nawawi, Al-Imam Al-Juwaini, Imam Mawardi dalam mazhab Syafi'i, dan juga imam-imam lain dalam mazhab Hanbali, kalangan Hanabilah seperti Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, dan juga Imam Ahmad dan lain-lain. Dan ini yang kita kena faham, perselisihan ini dengan neraca ilmu. Tidak terlalu kita bermudah, dalam masa sama tidak terlalu ekstrim, sehingga tidak boleh menerima perselisihan pandangan dan juga perbezaan pandangan dalam ruang yang dibenarkan oleh Islam. Ini yang kita kena faham dengan maksud fiqhul ikhtilaf, fiqh ikhtilaf ataupun fiqh perselisihan pandangan. Kemudian Tuan Guru menutup bab yang ke-6 ini, ثم التصادم والتحارب بين المتساهلين والمتشددين فيما بينهم وبين الصف واحد ودخلوا في مخططات خارجية مادية ومعنوية في تطبيق خريطة جديدة للتقسيم على حسب مشروع العولمة الاستعمارية المعاصرة كبديل وتغيير من خريطة سيسبيكو لضرب الصحوة الإسلامية أو الصد عنها. Kemudian pertemuan golongan bermudah-mudah ini, tasahul ini dengan golongan yang ekstrim ini, yang berada dalam jasad dan juga dunia Islam, merupakan perancangan musuh untuk menjayakan pemetaan baru, globalisasi dunia ataupun penjajahan kolonial moden, new colonialism, dan seakan-akan bagi mengganti dan mengubah pemetaan Sykes-Picot yang pernah dilakukan pada abad yang lalu dengan tujuan untuk memusnahkan dan juga menyekat kebangkitan Islam. Ini yang kita kena faham, dan insya-Allah dalam bab yang akan datang kita akan hurai berkenaan secara lebih detail, secara terperinci sedikit daripada bab yang ke-6 pada hari ini dengan bab yang ke-7 pada minggu hadapan insya-Allah. Dan saya rasa cukup sekadar itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Allah Ta'ala memberikan ilmu dan juga manfaat kepada kita bersama. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan apa yang buruk itu daripada kelemahan dan juga kekurangan yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita, memelihara umat Islam dan memberikan keinsafan dan juga mengikat dan juga membuka hati-hati kita untuk bersatu dan juga bersama di atas jalan dan di atas nama Islam, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita doa juga dengan keberkatan Ramadan Al-Mubarak, Allah Ta'ala mengangkat bala dan juga wabak pandemik COVID-19 yang berlaku hari ini, dan mudah-mudahan kita beroleh menjadi golongan yang rebani selepas daripada Ramadan dan banyak lagi, dan kita hari ini berada dalam hari yang ke-12, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan dan juga ibadah kita, dan alhamdulillah insya-Allah mudah-mudahan kita menggandakan ibadat kita dalam bulan yang mulia ini, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa selepas kita selesai daripada madrasah Ramadan ini, insya-Allah. Jika ada sebarang persoalan, saya minta maaf kerana ini tak sempat nak melayan soalan. Dan ada satu soalan pada minggu yang lepas, insya-Allah saya akan cuba jawab pada minggu hadapan, mungkin dalam sesi yang diskusi ini ataupun dalam tulisan yang akan diusahakan dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja, dan sekali lagi kita berjumpa dalam sesi yang akan datang, dan jangan lupa untuk like, share and follow page Pustaka Mata Ummah dan dapatkan karya-karya terbaik oleh Tuan Guru Haji Abdullah di Awam, dan juga untuk ikuti program-program yang telah disusun pada hari-hari yang berikutnya,
dan sama-sama kita memanfaatkan majlis ilmu ini untuk diri kita dan juga untuk keluarga dan juga masyarakat kita. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.